Assalamualaikum dan selamat kembali ke FTV bersama saya Syamsul Yunus. Semalam saya dah buat satu video mengenai Tesla punya battery day, tapi semalam saya terpaksa nak rush through benda tu, nak keluarkan dengan cepat. Saya terpaksa gunakan bahasa Inggeris lah pasal itu lebih mudah kan presentation yang dilakukan oleh Tesla dalam bahasa Inggeris. Jadi hari ni kita nak cerita benda ni balik dan lebih mudah lagi, lebih pendek lagi supaya semua orang dapat memahami apa yang telah berlaku dan apakah impaknya pengumuman tersebut kepada industri otomotif elektrik ataupun industri otomotif seterusnya. Jadi kita tahu bahawa Tesla ni dia bukannya sebuah syarikat kereta, dia macam pejuang alam sekitar lah. So dia punya cerita dia macam tu lah. Itu dia punya cerita lah apa yang dia cakapkan. So antara benda yang dia mahu lakukan ialah mahu kembangkan industri otomotif elektrik ni dan menukar semua kereta menjadi kereta elektrik. Jadi salah satu strategi dia adalah untuk menjadikan apa teknologi yang dia ada boleh digunakan oleh semua syarikat. Datang jumpa dia, bayar fee dia, whatever, yang boleh gunakan lah semua teknologi dia. Tapi sampai sekarang ni kita belum ada nampak siapa pun nak pakai teknologi dia, sebab semua syarikat lain pun membangunkan teknologi sendiri. Jadi mungkin dia orang tak nak guna, tak nak kongsi gunakan teknologi orang lain. Dan apapun hari ni kita dengar Tesla daripada awal pun menceritakan dia orang punya fokus ialah kepada kilang ataupun machine that makes the machine. Jadi sekarang ni kalau sebelum ni dia fokuskan the machine that makes the machine untuk kereta ataupun kilang kereta, sekarang ni dia orang fokus kepada kilang bateri. Jadi yang menariknya Tesla ni dia suka menganalisa benda daripada prinsip asas. Jadi dalam pembuatan kereta pun dia menganalisa daripada prinsip asas, macam mana nak menghasilkan kereta. Terus kita tengok banyak perubahan berlaku pada kereta-kereta mereka. Sekarang mereka melihat bagaimana nak menghasilkan kilang yang lebih cekap untuk menghasilkan bateri. Jadi kita tengok dalam slide pertama ni, dia menunjukkan bahawa apa yang diperlukan untuk menghasilkan satu dunia yang menggunakan elektrik sepenuhnya ialah 10 terawatt setahun. 10 terawatt setahun ni pecahan macam ni lah, untuk elektrik, untuk pemanasan, untuk kereta dan juga pembangunan masa depan lah. Jadi bila kita tengok macam mana cara nak lakukan sekarang ni kita tengok Tesla punya kilang paling besar hanya menghasilkan 150 gigawatt dan ini sangat-sangat kecil lah kalau nak sampai ke 10 terawatt tu, dan dikatakan untuk menghasilkan 1 terawatt memerlukan investment sampai 2 trilion. Jadi memerlukan 2.8 juta orang. Untuk 10 terawatt tu memerlukan 2 trilion dan 2.8 juta orang untuk menghasilkannya. Jadi menurut Elon lagi, dia kata duit tu satu hal lah mungkin boleh cari, tapi mana nak cari 2.8 juta orang ni yang untuk menghasilkan kilang dan mesin untuk menghasilkan bateri ini. Jadi yang pentingnya ialah menghasilkan satu sistem yang lebih cekap untuk penghasilan bateri. Jadi dengan teknologi baru ni, katanya mereka boleh menghasilkan 1 terawatt dalam kilang yang saiz yang sama yang kini menghasilkan 150 gigawatt. So ini menunjukkan banyak lah, cannot be scale fast enough. Dia kata untuk 20 terawatt ni memerlukan 135 gigafactory size Reno di Nevada yang ada, dan memerlukan duit sekian banyak lah. So itu yang tak boleh jadi itu. Anyway, dia kata sekarang cost per kilowatt hour atau untuk bateri ni dah macam mendata lah. Kita tengok masa mula-mula tu dia macam penurunan yang agak bagus sampai lebih kurang dalam 2018 macam tu, dan dia dah start nak mendata dah. So ini menjadikan satu masalah kerana untuk Tesla lah, terutamanya untuk syarikat kereta lain mungkin tak kisah sangat, pasal dia orang hanya jual kereta elektrik jadi mereka memerlukan cara untuk menjadikan bateri lebih murah dan lebih mudah didapati lah. So masalah utamanya ialah pasaran EV masih lagi kecil, walaupun dia berkembang ia masih lagi kecil. Jadi untuk menjadikan ianya lebih besar, mereka perlu menghasilkan kereta yang lebih mampu milik. Jadi rancangan dia orang lah untuk mengurangkan kos bateri per kilo hour ni sebanyak separuh, untuk kurangkan separuh lah. Sekarang ni dianggarkan kosnya, tengok siapa you tanya, antara 108 dolar per kilowatt hour ataupun $100 per kilowatt hour lah. Ada estimate NT kata $120 per kilowatt hour, tapi saya rasa lebih kurang dalam 100, lebih daripada 100, lebih sikit daripada 100 kilowatt hour lah, $100 per kilowatt hour, lebih kurang 105 saya rasa, mungkin macam tu. Jadi ini tengok perkembangan bateri Tesla. Mula-mula dia orang buat untuk dia punya Roadster apa semua menggunakan bateri yang kecil inilah, 1865. Sekarang ni dia menggunakan 2170. 1865 ni maksudnya dia punya diameter dia 18 mm, panjang dia 65 mm. 2170 maksudnya diameter dia 21 mm, tinggi dia 70 mm.
Dia kenapa bila dia tengok tu kenapa dia buat lebih besar, kerana memang ada pengurangan dari segi kos lah, peningkatan dari segi kecekapan. So dia tengok masalahnya di sini kos tu dia pun mendata juga, lepas certain size you nak buat besar lagi makin susah mungkin kerana macam-macam masalah lain lah, haba apa semua. Dan juga peningkatan dari segi vehicle range pun ada berkurangan, dia ada macam optimum spot dia, dan dia kata menurut Tesla 46mm. Masalah pula bila bateri besar ni ialah dia mungkin cepat panas lah, pasal dia besar dan dia haba belah dalam, susah nak keluar. So ini masalahnya. So dia orang ada graf dia tunjuk ni menunjukkan bahawa ada certain kind of like optimum time lah yang dia orang boleh buat untuk charge ni. So dia orang hasilkan, itulah yang 46 tadi tu. Tapi untuk menghasilkan bateri yang besar tapi tak cepat panas ni, dia orang kena ubah cara bateri itu dia bentuk lah. Dan ini yang kita tengok ni, iaitu menggunakan tabless design. So kalau kita tengok bateri lithium ion ni, basically dia macam cake, Swiss roll lah. Dia bergulung-gulung lah. Dalam tu lah dia punya anode dan kathode semua gulung-gulung. Dia nak ada tab kat tengah-tengah ni untuk sambung ke positif dan juga ke negatif di bahagian luar. So bateri punya casing, selalunya luar casing tu negatif, yang atas cap tu positif lah. Dan ada insulator in between. So yang atas tu akan ada tab sambung pada cap tu. So proses tu satunya memperlahankan lah proses penghasilan bateri tu, pasal kena welding tab tu semua. Dan ianya tak cekap kerana jarak satu je exit point lah untuk the electron tu. So dia tak cekap lah. So dia cepat panas, macam-macam masalah. So dia orang decide nak besarkan. Inilah saiz bagus dia, 46mm kali 80mm. Dan ini menghasilkan lebih banyak tenaga, 5 kali lebih banyak tenaga, dan menambah jarak pemandungan sebanyak 16%, dan kuasa sebanyak 6 kali ganda. So menurut Tesla, ini menghasilkan kos penjimatan dari segi wang sebanyak 14%. Kita kena ingat bahawa dia punya target utama ada 3. Itu pertama sekali untuk mengurangkan kos, menambahkan kapasiti bateri itu, penjarak pemanduan, dan juga menjadikan ianya lebih mudah untuk dibina lah. So ini langkah pertama ni menghasilkan 40% penjimatan. Jadi penjimatan kedua selain daripada reka bentuk ialah cara kilang itu dia aturkan lah. Jadi dia punya inspiration dia ialah kilang suak karbon dengan kilang pembotolan. Kilang pembotolan ni dia memang bergerak laju. Kita tengok orang botolkan minuman ke sos ke, dia bergerak laju, constant high speed. Dia tak ada berhenti-berhenti untuk pengisian lah. Yang especially yang kilang laju. So itu yang pentingnya, kelajuan. Jadi ada kelajuan ni memang penting, dan penghasilan bateri ni dia kompleks dan banyak step yang memerlukan berhenti-berhenti lah. Robot nak kena lipat, nak kena gulung, nak kena welding, nak kena apa-apa. Dan juga pengeringan, macam-macam lah. So ada 4 proses ni ialah penghasilan elektrod, penggulungan, pemasangan, dan lastly formation. Formation ni sebenarnya ialah charging and discharging, testing for the first time. Nak tengok bateri tu working ataupun tidak, dan apa grade dia. Jadi ini kompleks. Yang benda yang paling mahal sekali dalam kilang bateri ni ialah dia punya pengeringan. Kalau kita tengok tu ada 2 line besar kat tengah-tengah tu ialah pengeringan. So ini yang diperlukan. So apa yang paling penting sekali nak mengurangkan itulah pengeringan tu. Kalau sekarang ni menggunakan ramuan yang basah, so nak kena keringkan sebelum masuk jadi bateri. Jadi kalau kita dapat kilang mengurangkan proses pengeringan ni, oven besar ni, jadi akan mengurangkan lah. Maksudnya mengikut Tesla, dia boleh mengurangkan saiz kilang tu jadi 10% daripada apa yang sekarang tu. Dan bila pengiraan akhirnya nampaknya dia boleh meningkatkan kapasiti pengilangan dalam satu saiz yang sama kepada 7 kali ganda. Dan juga ini lebih menjimatkan kerana mengurangkan penggunaan tenaga sebanyak 10 kali. Dia punya rahsia dia high speed continuous motion tu, saya cakap dia kelajuan tu. Dengan menghasilkan kelajuan tu, dia boleh menghasilkan satu kilang tu, satu line tu 20 gigawatt hour, iaitu 7 kali penghasilan sekarang lah. Katanya sekarang mereka mungkin boleh menghasilkan dalam 2 lebih lah kot gigawatt hour satu line. So sekarang boleh jadi 20 gigawatt hour. So itu jadikan 7 kali ganda lah. Satu lagi ni lah formation lah. Formation ni yang saya cakap tadi, untuk bila dah siap bateri tu, nak kena charge dengan discharge buat kali pertama, nak tengok bateri tu berfungsi atau tidak, dan kualiti dia lah. Dan dulu katanya kena charging satu-satu tapi macam dia kata dalam kereta Tesla dia orang guna charge banyak sekali kan, pasal dia tak boleh charge bateri satu-satu kan untuk charging kan, dia charge banyak sekali. Jadi dia gunakan teknologi tu, the reverse engineer, jadikan the formation process tu lebih mudah
the first charge and discharge tu menjadikannya lebih cepat, lebih mudah dan lebih murah lah. So inilah cerita dia daripada 150 gigawatt hour daripada Terafactory dia, Gigafactory dia yang ada di Reno, Nevada, akan boleh hasilkan 1 terawatt hour. Ni semua cerita lah. So daripada 100 gigawatt hour nak jadi 3 terawatt hour tu memerlukan sampai 2030 lah. 2022 boleh sampai 100 gigawatt hour using the new process. So the new process ni tambah jadi 32% penjimatan dari segi kos. Kemudian ni anode punya material. Jadi anode material ni dia orang nak menggunakan silika. Okey, silika. Silika ni basically benda yang dalam pasir lah. Silika dioxide tu pasir. So dia nak gunakan bahan yang banyak berada di dunia ni sebagai dia punya anode lah. So basically benda ni, anode ni ialah di mana daripada cathode tadi elektron akan transfer pergi ke sini dalam proses discharging, and then masa dia charge dia patah balik lah. So kenapa nak gunakan pasir ni kita tengok Dr. Shirley Meng, one of the expert besar bateri ni, dia kata silika ni dia boleh terima 4 kali lithium untuk siap-siap molekul. So dia terima banyak lah. So dia boleh banyak transfer dia, jadi dia punya bahan yang digunakan ataupun saiz tu mungkin kecil ataupun nipis, tapi masalahnya apabila dia terima banyak ion lithium tu, dia mengembang. Jadi pengembangan ni, kembang kecut ni dia jadikan pecah dia punya molekul tu, so dia jadi tak stable dan tak boleh tak berkesan lagi lah. So itu masalah dia lah, dan masalah utama ialah macam mana nak manage this pengembangan ni lah. Kalau dia berkembang banyak sangat, dan dia punya bateri tu kena kuat lah, pasal tekanan akan meningkat setiap kali you pakai, and discharge and charge dia akan perubahan tekanan. Tapi dia juga kata Dr. Shirley Meng juga kata kalau mereka menggunakan nanoteknologi tu pun menghasilkan silika yang lebih halus. Saya tak tahu apa maksud dia macam mana tu. Dia akan jadi lebih bagus lah. So ini yang Tesla katakan, dia akan menghasilkan Tesla punya silikon yang menggunakan coating yang menjadikan ianya lebih stabil lah untuk ni. Itu semua sesuatu yang kita tak tahu betul tak betul, pasal ramai orang kata susah nak buat, tak boleh nak buat. Tapi yang pastinya mereka sudah pun ada kilang pilot dalam di Fremont untuk menghasilkan bateri ni. Cuma mereka kata penghasilan tu belum tinggi lagi, kadar penghasilan yang mencapai kualiti lah. So ini tengok cost kalau sekarang menggunakan apa-apa teknologi yang ada, silicon structure in silicon glass, silicon and graphite dan silicon nanowire, cost dia yang kita tengok silicon structure in silicon oxide glass tu $6.6 untuk setiap kilowatt, silicon dalam graphite 10, silicon nanowire 100. So untuk Tesla silicon $1.2 per kilowatt hour. So memang kalau betul ini memang a major drop in the cost of material lah. Kalau betul lah. Kemudian cathode pula. Cathode ni is the site where the charger start from lah. Where bila cakap lithium, manganese, cobalt ke benda ke, kat situ lah. The lithium duduk kat situ dengan manganese, cobalt. So the cathode tu basically ialah tempat di mana lithium tu duduk sebelum dia bergerak ke sebelah sana lah. So dari sini kita tengok cobalt tu ialah menghasilkan charge yang tinggi lah, ataupun penyimpanan charge yang tinggi. Tapi kosnya sangat tinggi. Dan kemudian kat bawah lagi nikel mempunyai keupayaan menerima charge yang lebih tinggi, tapi mungkin memerlukan proses-proses tambahan. Dan yang paling rendah sekali ialah besi lah, iron. Tapi iron ni paling murah lah, pasal iron ni ialah bahan yang paling banyak dalam alam semesta ni. Dalam darah kita pun ada besi. So iron ni banyak dan ia murah, tapi ia tidak mempunyai kapasiti yang tinggi. So basically dia orang tengah nak menghasilkan nikel yang tidak memerlukan any kind of other material ini lah. Tak perlukan manganese ke, tak perlukan cobalt ke apa benda ke. Ini gambar dia tunjuk, saya pun tak tahu bagaimana gambar apa, kita bukan pakar. So basically dia akan hasilkan 3 jenis bateri, 3 chemistry, bahan kimia bateri dia, resepi bateri dia. Satu ya untuk static installation macam Powerwall ke, untuk grid battery ke, dan juga untuk dia punya new compact car itu rasanya menggunakan iron lah. So dia kan sekarang ni dia sudah pun menggunakan LFP lithium ferrum phosphate, lithium iron phosphate di Gigafactory Shanghai, kerana CATL membekalkan bateri itu untuk Model 3
dan juga Model Y nanti. So untuk yang kereta yang berkualiti, yang lebih panjang range dia, lebih mahal sikit, boleh menggunakan nikel campur manganese. Yang ini menambahkan keupayaan bateri itulah. Tapi yang paling bagus sekali yang nikel, yang hanya menggunakan nikel saja. Tapi ini mungkin proses dia lebih mahal, so dia akan reserve untuk benda-benda yang memerlukan very high capacity bateri lah. Kapasiti bateri yang berkapasiti sangat tinggi. Seperti Cybertruck dan juga semi ataupun lori tarik ni, kepala lori ni. Di kepala lori ni kita ingatkan mungkin dia berat, mungkin tak penting berat lah. Sebenarnya penting kerana lori ni dibayar ikut banyak mana barang dia boleh bawa. Lagi berat lori, kurang barang dia boleh bawa. So itu penting kat situ lah. Tapi saya nak bangkit kat sini kat satu yang menarik. Ini apa kereta ni? Kan? Kalau kita tengok dekat slide ni ada kereta macam van kat situ. So tak tahu apa benda ni. Dia tak sebut pun, dia main letak kat situ je. Anyway, so dia kata dalam cathode manufacturing process ni, the actual process ni tu 30% lah cost dia. Kan kompleks lah, complicated lah. Nak menghasilkan itu ni memang agak complicated lah. So dia kata dalam proses ni banyak menggunakan sulfuric acid lah, acid extraction lah. So dia nak menghasilkan metal sulfate lah. Dia memang gunakan sulfates of metal banyak-banyak ni. Dan kena campur lagi, buat ini sampai jadikan katot, dan banyak bahan buangan lah yang perlu dikitar semula ataupun dibuang. Jadi katanya lah mereka sekarang boleh hasilkan katot Tesla ni dengan extraction of the lithium tu katanya, ataupun metal-metal lain tu hanya menggunakan sodium chloride. Kalau kita sodium chloride tu ialah garam lah. So this is saline extraction extraction ataupun menghalusi ataupun nak menghasilkan ketulinan tinggi bahan tu, the higher purity level of the material, dengan menggunakan garam saja. Extraction menggunakan garam, tidak menggunakan sulfate. So ini menunjukkan pengurangan banyak lah, cost banyak 76%, investment 66%. Dan banyak benda ni, so senang nak dapat. So cost ni turun dengan banyak. Dia cerita tentang masa depan lah, bila dah banyak bateri semua, kereta semua dah tukar, dah tak perlu lombong lagi lah, beli recycle saja. Dan ini ditunjukkan delay time lah, recycle ni bila kereta dah penuh, berbanyak dia naik meningkat ke atas. So sekarang terakhir sekali, ni dah campur 3 jenis ni, cell design, manufacturing, anode, cathode, 49% cost dari segi harga. Sekarang last kali, cell vehicle integration. So macam mana nak satukan battery cell pack tadi tu dengan the structure of the vehicle. So kat sini ditunjuk macam mana nak ubahkan lah. So kalau sekarang dia kata bateri tu dia macam load lah kat dalam tu. So the cell pack kat luar tu memang contribute to the kekuatan struktur kenderaan, tetapi bateri itu sendiri tidak. Jadi sekarang ni dia nak gantikan pasal antara dalam package tu, cell pack tu, dia letakkan penebat haba dan juga fire retardant, pemalap api lah. So di situ dia tak melekat betul lah, dia tak structural pasal dia is not a glue. So sekarang ni dia nak gunakan glue. So dia gunakan structural adhesive untuk lekatkan bateri tu kepada the cell packing, to the battery pack. So bila dia jadi macam tu, dia jadi seolah-olah macam kita tengok kereta racing, carbon fiber, aluminium honeycomb, carbon fiber. So dia melekat jadi macam solid structure kat sini. So katanya kalau gunakan ini, kereta tu akan jadi lebih keras lah, lebih rigid, lebih kukuh. Kalau tak ada bumbung pun kukuh lagi daripada kereta yang ada bumbung sekarang. So ni sekarang ni dia orang nak kurangkan lagi cost dengan menggunakan mega casting. So kita tengok kereta ni, bahagian depan dengan bahagian belakang ni, kalau dulu dah lebih 400 bahagian, dah tinggal 2 bahagian saja, depan dan belakang ni dibentuk satu kali, dituang, acuan, menggunakan acuan. Dan untuk menghasilkan ni, acuan sebesar ni selalunya susah kerana dia typically lah, bila acuan ni dia punya besi dia tu tak sama kuat dia dengan besi temper ataupun besi yang heat treated, metal yang heat treated. So tapi kalau you heat treat benda-benda yang telah dituang ni, acuan ni, dia akan lari shape dia distortion. So tak boleh. So dia hasilkan aluminium alloy baru yang boleh dituang dan dibentuk, dan tak perlu ada heat treatment lagi dah lepas tu. So ini menunjukkan cara nak mengurangkan kos lah. Ini nampak bila dah guna macam tu, dah tak ada all the robot body assembly line, the size of the kilang berkurangan
sebanyak 35% dari segi saiz dan 55% pengurangan dari segi pelaburan, robot semua tak payah beli. Jadi total dia 56% pengurangan dari segi kos untuk bateri itu. So itu satu pengurangan yang sangat besar. Kalau kita tengok sekarang dalam 108, 105, pengurangan 56% ini akan menurunkan harga bateri kepada antara 40 sehingga 50 US dollar. Kalau dah mencecah sampai tahap itu, kalau betul, ianya akan lebih murah daripada kereta elektrik. Lebih murah kos dia daripada menghasilkan enjin. Dan ini akan menjadikan kereta elektrik lebih menarik. Dan terutama sekali sebab kereta elektrik dia punya cost operation yang lebih rendah. So akan lebih menarik. So ini dia punya kesan lah keseluruhannya. Daripada apa yang dijanjikan tu. Kos berkurangan sebanyak 56%. Range meningkat atau jarak komando meningkat 54%. Dan pelaburan untuk penghasilan bateri ini semua sebanyak 69% lah berkurang. Dan juga dengan teknologi baru yang Tesla janjikan ni, dia kata trajectory untuk kos bateri ni berkurangan lah. So dia nampak turun memang hampir separuh lah. So kita tak tahu betul ke tak betul sampai tahap mana. Dan ini yang akan menyumbang kepada penghasilan kereta berharga $25,000 ni. So di situlah menunjukkan memang sebenarnya fokus dia orang adalah sebenarnya kat situ. So all the effort they're putting in, segala usaha untuk menghasilkan kereta yang berharga $25,000 tersebut. Okey, selain pada tu yang juga sangat menarik ialah apabila Geely ni ada 2-3 berita penting sebenarnya kereta elektrik ni. Geely pula buka cerita semalam. Pengumuman Geely ni pula melibatkan dia punya platform kereta elektrik dia. Dia panggil apa dia panggil tu? Sustainable Experience Architecture ataupun SEA. Jadi platform kereta elektrik ni dia dah tawarkan kepada dunia sebagai open source. Open source ni macam Android ataupun Linux lah kalau kita faham. Siapa-siapa pun nak ambil gunakan benda tu boleh. Dia akan charge ada yuran untuk penggunaan. So you boleh lah, kalau you tak ada teknologi, malas nak develop, you pergi ambil untuk dia saja. Daripada tu dan boleh dibangunkan lah untuk tambah baik ke apa ke dan pupuk your own top hat lah. Kalau tidak pun kita boleh pergi ke Geely. Geely kata bawa top hat, dia akan designkan the drive system lah. So itu dia punya offer. This is an interesting punya offer kerana kos pembangunan kereta elektrik ini memang sangat tinggi. Jadi apabila mereka boleh menawarkan peningkatan ataupun pengkongsian begini, ini menunjukkan ianya akan mungkin menjadi lebih murah lah untuk syarikat-syarikat lain untuk menghasilkan kereta elektrik. Jadi ini nampaknya lah apa yang ditawarkan, termasuk struktur platform, the actual skateboard, battery and powertrain design, dan katanya dah optimize lah untuk kereta elektrik. So memang nampak begitu. Kita tak tahu lagi detail dia macam mana, but it's an interesting idea lah. Tapi idea ni bukanlah baru. Tesla pun dah tawarkan, tapi kita tahu macam saya cakap tadi, tak ada siapa take up. But this could be just the way of the future lah. Di mana macam Tesla tadi pun saya tahu dia cerita tu pasal pasal dia tak boleh buat semua sebenarnya. So dia cerita apa yang dia nak buat, macam mana dia nak buat, in the hope that orang lain akan copy and do things the same way that they're doing. So for example, bateri 4680 tu, kalau dia seorang je buat, letih lah, dia tak cukup. So orang lain pun dia nak kena suruh buat juga 4680, dan dia dah beritahu dah, kita nak capai target sekian-sekian. Kalau you nak, you kena capai target sekian-sekian dari segi cost dan semua benda tu. Dan kita akan beritahu macam mana kita nak buat ni. You datang jumpa kita, work with us. So itu Tesla punya pun cara. Nampaknya sama. Lynk & Co, Geely pun sama. Jadi ceritanya dia orang buka mulut pasal benda ni, pasal dia orang nak launching juga kereta Lynk & Co Zero Concept. Ini kereta elektrik lagi satu lah yang dia orang nak lancarkan. Dan itu yang dia orang gunakan sekarang sebagai salah satu modal berita mereka lah. Dan terakhir hari ni ialah Volkswagen ID4 lah. Kalau kira hari lain ini berita paling besar, tapi hari ni kita save it for the last lah. Jadi Volkswagen ID4 ni ialah kereta elektrik kedua daripada Volkswagen yang direka bentuk daripada asas lah sebagai kereta elektrik. Yang pertama ID3, ni kedua ID4. ID3 sebuah hatchback. Besar sikit daripada Golf. Yang ini adalah sebuah SUV lah. Nampak more like a crossover daripada full SUV, tapi dia panggil SUV lah. So ini menjadikan ianya kereta elektrik terbesar Volkswagen.
Ia menggunakan elektrik motor 150 kilowatt ataupun 204 PS dan ada jarak pemanduan maksimum 520 km. So ini merupakan satu produk yang sangat penting untuk dunia kereta elektrik ni sebenarnya, kerana Volkswagen lah jenama besar dan mereka berhajat untuk menjual lebih kurang dalam total 2 juta unit kereta elektrik sepenuhnya daripada dia punya MEQ platform elektrik baru mereka ni. So itu akan menjadikan kereta elektrik ni lebih mampu milik dan lebih biasa kita tengok di jalan raya. Dan kalau kita dah biasa nampak kereta elektrik, kita pun tak jadi lebih takut dan risau untuk membeli kereta elektrik, pasal kita tahu benda tu dah stabil, teknologinya dah cukup maju dan ianya memang jelas sangat menjimatkan lah. Jadi kereta ni basically ID4 ni seperti macam mana kereta-kereta elektrik lain perlu aerodynamic lah. So ianya mempunyai aerodynamic yang bagus, drag coefficient 0.28 lah, 0.28, dan ini akan banyak membantulah untuk menjadikan ianya lebih menjimatkan lagi. So dalam kabin dia macam sama, dia punya reka bentuk tu bukanlah exactly the same, tapi dia punya konsep sama macam ID3 dengan satu skrin besar di tengah dan satu skrin kecil depan steering untuk meter. Jadi steering tengah tu, skrin tengah tu untuk entertainment system tu ada 2 size. Saya tak ingat 10 inci lebih dengan 12 inci. So skrin size yang agak besar juga. Dan kereta ni pasal kereta bawa SUV kan, dia punya boot size tu besar, 543 kalau guna semua seat dan 1575 liter kalau seat diturunkan lah sampai barisan kedua. Juga untuk charging kereta ni, dia ada macam 2 solution nampaknya. Dalam onboard dia ada elektrik, dia ada charger untuk AC yang 11 kilowatt, tapi kalau untuk luar menggunakan DC quick charging, boleh charge dalam masa 30 minit lah. Kalau yang 11 kilowatt tu dengan bateri size dia ni mungkin makan masa 9-10 jam lah. Ya. Tapi kalau menggunakan quick charger tu setengah jam boleh sampai ke 80%. Jadi ID4 ni katanya akan dibina dan dijual di Jerman dan juga di China dan kemudiannya di Amerika Syarikat lah. Di Amerika Syarikat ni macam dia kurang sikit pasal tak tahu macam ada kesukaran untuk Volkswagen nak masuk ke sana. Mungkin dia rasa reka bentuk dia tak cukup sesuai untuk American kan. Sebab yang ID3 tu tak masuk pun, hanya ID4 ni yang masuk. So dari segi harga semua kita tak tahu, tapi banyak review kita tengok, ramai orang agak impress juga dengan apa yang ditawarkan. So kita menunggulah dengan sangat-sangat tak sabar saya sebenarnya nak tunggu Volkswagen masuk dia punya ID series of cars ni. Tapi seperti yang awak tahu, kita pernah interview Volkswagen Malaysia, dia kata tak ada lagi any kind of firm decision lah, belum buat keputusan yang lebih padu mengenai keputusan untuk membawa kereta elektrik mereka masuk ke sini ke tidak. Apapun kita berharap revolusi elektrik akan tiba di Malaysia dengan lebih cepat lagi. Dan ya, itu saya punya harapan sangat-sangat. Kalau boleh dalam masa 5 tahun ni lah. Itulah dia sebenarnya harapan saya. Okey, sampai situ saja video kita hari ini. Kalau awak tengok sampai habis, saya ucapkan terima kasih banyak-banyak. Dan tolong kongsikanlah dengan kawan-kawan kalau bermanfaat. Dan kalau suka, tekan butang like. Kalau belum subscribe, tolong subscribe. Kalau dah subscribe, terima kasih. Tekan butang loceng untuk dapat maklumat terkini bila kita muat naik video terbaru. Pemandu Malaysia, pemandu yang berhemah. Kita jumpa lagi, insya-Allah.